Masalah buli seakan tiada penghujungnya apabila lebih 20 kes direkodkan sejak sekolah dibuka tahun ini. Kes seorang remaja OKU yang dipercayai ditampar dan dibuli. Seorang pelajar sebuah sekolah rendah di Besut Terengganu dipercayai menjadi mangsa buli. Buli cyber sudah menjadi ancaman kepada negara. Perbuatan buli cyber tergolong dalam kategori menganiaya orang lain dan jelas ditegah dalam Islam. 8 individu dilantik menganggotai jawatan kuasa khas bagi meneliti dan menambah baik prosedur pengendalian kes gangguan seksual dan buli. Assalamualaikum guys. So topik kita hari ini kita akan bercakap tentang buli. Seperti yang korang sedia maklum, terdapat banyak sangat jenis buli. Oleh itu kita akan menguraikan sedikit sebanyak jenis-jenis buli yang ada dan memberikan pendedahan untuk mendidik masyarakat mengenai jenayah buli yang dilakukan oleh remaja. Buli ni dikategori kepada dua, iaitu buli secara fizikal dan buli secara mental. Bagi kali ini saya akan bercakap tentang buli bahasa ataupun buli secara lisan. Buli bahasa ini dikategorikan kepada buli mental kerana ia melibatkan emosi dan perasaan seseorang. Memanglah kita nampak bahawa mangsa tidak mengalami cedera, terluka, berdarah maupun lebam, tetapi sebenarnya mangsa tersakiti. Mangsa sangatlah terluka di sini, di dalam hati mereka. Cuba korang bayangkan, korang pernah tak mengejek kawan-kawan seperti mengatakan yang dia tu gemuk, kurus, pendek, gelak, anak tukang sampah, berbau, mengejek nama ibu bapa mereka. Itu merupakan satu buli tau. Seperti video ini. Dan ini lagi satu, menunjukkan mereka mengejek dan mengetawakan mangsa, menyebabkan mangsa berasa sangat dimalukan di depan orang. Tak baik tahu macam tu berdosa. Dan tak ada mereka dilahirkan seperti kurus, gemuk, cacat sekalipun, janganlah kita menghina. Cubalah korang berada di situasi mereka. Apa yang korang rasa? Korang tahu ia akan memberi kesan kepada semangsa, seperti menyebabkan mangsa kemurungan, depresi, dan ada yang sanggup untuk membunuh diri kerana tidak tahan dengan ejekan orang di sekeliling mereka. Nampak tak ia memberikan kesan yang besar kepada semangsa? Cuba korang bayangkan, mangsa buli itu adalah ahli keluarga korang sendiri. Apa yang korang rasa? Mesti sedih kan? Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk mencegah dan membendung masalah gejala buli ini. Sebagai contoh, kita boleh mengadakan kempen kesedaran menjauhi buli atau kempen kesedaran bahayanya buli. Selain itu, pihak sekolah juga boleh memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar mengenai buli ini, mengenai tentang kesan buli kepada seseorang ataupun langkah-langkah untuk mengelakkan berlakunya gejala buli ini. Jadi sama-samalah kita membantras masalah gejala buli. Jika kita nampak kawan kita sendiri dibuli, marilah kita membantu mereka. Kesimpulannya, jauhilah buli. Jenis buli yang seterusnya ialah buli fizikal. Buli ini paling kerap terjadi di asrama, sesi persekolahan atau di tempat yang umum. Ianya terjadi apabila pelaku bertindak kasar dan mencederakan fizikal mangsa. Sebagai contoh dengan menampar, memukul, menendang, mengugut dan keganasan fizikal yang lain. Buli fizikal sudah menjadi amalan budaya bagi masyarakat kita, tidak kira pelbagai umur. Selain itu, masyarakat tidak harus terdedah, menganggap dan membiasakan diri dengan buli fizikal. Malah buli ini perlu diberhentikan agar tidak berlaku kecederaan atau kematian. Apa benda ni? Duduk hang tu, kenapa? Tahap serius dan bahayanya buli fizikal ini adalah ia melibatkan nyawa manusia sehingga ia boleh mencederakan atau mengorbankan nyawa mangsa. Oleh itu, masyarakat harus ingat bahawa buli itu adalah senjata bunuh secara senyap dalam masyarakat kita. Mesti korang ingat buli ni hanya buli yang melibatkan kecederaan fizikal je kan? Tapi sebenarnya menunjukkan isyarat tangan pun adalah suatu buli tau.
Contohnya, jelingan mata, isyarat penumbuk atau isyarat penampar. Apa-apa sahaja isyarat tangan yang membuatkan seseorang itu rasa terancam adalah dikira sebagai buli. Ramai orang tak tahu yang tunjuk isyarat tangan ni adalah satu buli, sebab ramai yang melakukan perbuatan ini tanpa diorang sedar. So, sekarang korang dah tahu kan? Lepas ni, jangan buat lagi isyarat tangan yang berunsurkan buli. Banyak lagi isyarat tangan yang kita boleh buat selain daripada isyarat buli. Contohnya, mana? Tinggi 20 juta aku. Tinggi sekali nak silap tu. Kesan daripada buli ni terlalu banyak kalau kita nak uraikan. So, nasihat saya, jadilah masyarakat yang bijak dan sama-sama kita hentikan gejala buli ini daripada berluasa. #kita jaga kita. Semua korang tahu tak, buli ni ada buli peras ugut tau, iaitu peras membawa maksud mengambil keuntungan yang berlebihan, seperti contoh meminta wang dan lain-lain dengan cara mengugut. Manakala definisi bagi ugut adalah menakut-nakutkan mangsa ataupun seseorang sekaligus mengancam dengan ugutan yang berbentuk kata-kata dan sebagainya dengan tujuan untuk menakutkan seseorang. Perbuatan ini sudah menjadi kebiasaan buat remaja. Kadang-kadang mereka tak sedar yang mereka sudah melakukan buli terhadap kawan mereka. Jadi, jika anda menjadi mangsa kepada buli peras ugut atau sesiapa sahaja yang melihat, untuk terus melaporkan kepada guru mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pembuli. Selain itu, mangsa juga boleh berjumpa dengan guru kaunseling bagi menceritakan masalah yang dialami. Manakala, guru pula perlulah mengambil inisiatif bagi membendung gejala buli secara peras ugut ini dengan serius. Contohnya, dengan memberikan nasihat kepada pembuli dan mengambil tindakan yang sepatutnya setimpal dengan perbuatan pembuli tersebut. Ambil hari baju. Tolong masukkan baju aku. Aku banyak lagi nak busuk. Tolonglah satu je kamu. Boleh. Satu ni pun banyak. Aku ni banyak lagi. Tolonglah. Yelah. Bye. Perbuatan buli ini boleh dibendung dengan adanya kerjasama yang jitu antara kerajaan dan juga masyarakat. Dengan adanya kempen kesedaran hentikan buli dapat mendedahkan kepada masyarakat betapa buruknya kesan buli, terutamanya kepada remaja, yang akan menyebabkan mereka menjadi lemah dan juga trauma. Jangan takut untuk menjadi baik daripada tersiksa melihat perkara yang keji. Mangsa berhak hidup tanpa dipergunakan. #aman tanpa buli. Seperti mana yang korang tahu, buli ni ada banyak jenis. Jadi kali ni saya nak terangkan tentang buli perhubungan. Buli perhubungan ni merupakan buli yang dilakukan dengan niat untuk meminggirkan seseorang. Contohnya, si pembuli tak nak bercakap dengan si mangsa ataupun dia menggalakkan orang lain untuk tidak bercakap dengan si mangsa juga. Dan kadang-kadang si pembuli ni dia akan taburkan fitnah kepada si mangsa supaya orang lain membenci dan tidak berkawan dengan si mangsa. Kau nampak laptop tu? Asyik tu. Hari tu aku nampak si N yang ambil laptop kau. Itu. Nanti hari tu dia masuk bilik kau. Itu yang ambil laptop kau. Serius. Buli perhubungan ni dia tak sama macam buli fizikal tau, yang kita nampak secara terang-terangan. Tapi buli ni boleh berlaku dalam jangka masa yang lama. Kesimpulan dia dekat sini, janganlah ada niat nak buli orang lain, sebabnya dia akan meninggalkan kesan yang buruk kepada mental dan perasaan seseorang. Jadi, katakan tidak kepada buli. Definisi bagi buli seksual. Buli seksual adalah memfokuskan kepada ciri-ciri individu seperti penampilan, bahagian badan, aktiviti atau orientasi seksual. Gangguan seksual ini tidak terarah hanya kepada golongan wanita sahaja, akan tetapi golongan lelaki juga boleh menjadi mangsa buli seksual. Perkara ini boleh berlaku dengan cara lelaki mengganggu lelaki, wanita mengganggu wanita, ataupun lelaki mengganggu wanita dan wanita mengganggu lelaki. Terdiri daripada perbuatan yang tidak diingini seperti perhatian, pertuturan, tingkah laku, hubungan fizikal ataupun gerak isyarat. Contohnya, menyentuh, meraba seseorang dengan sengaja secara seksual. Selain itu, menunjukkan video atau gambar yang berunsurkan seksual kepada individu lain. Menghantar komen, memberi isyarat atau jenaka yang berunsurkan seksual kepada seseorang. Han tengok ni, Video apa ni? Jom lah tengok. Ish, tak malah. Jom. Berapu lah,
Jadi, sudah terang lagi bersuluh, buli seksual ini amat berbahaya jika dibiarkan berleluasa kerana perkara ini melibatkan sensitiviti serta privasi seseorang. Tindakan yang wajar perlu diambil dengan segera jika anda berhadapan dengan situasi tersebut, dengan segera melaporkan kepada orang terdekat yang boleh dipercayai atau terus melaporkan kepada pihak berkuasa. Selain itu, semasa di alam persekolahan juga, remaja-remaja perlulah didedahkan dengan pendidikan seksual agar mereka dapat menjaga diri mereka serta dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa buli seksual. Tambahan pula, ibu bapa perlulah memainkan peranan penting dalam membendung gejala buli seksual ini dengan menghaidkan penggunaan media sosial kepada anak-anak daripada kecil sehinggalah kepada usia remaja agar dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. #hentikan jenayah buli seksual. Buli yang terakhir adalah buli cyber. Perbuatan buli cyber merupakan perbuatan berulang dengan bertujuan menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan teknologi seperti teks, media sosial, chatting, email, laman web dan sebagainya. Kita hidup di zaman moden, zaman serba canggih. Penggunaan teknologi membolehkan komunikasi berlangsung selama 24 jam. Ini sangat mudah bagi pembuli cyber untuk menyebarkan ujahan, fitnah dan perkara yang memalukan kepada bangsa. Korang tahu kan, media sosial itu macam mana? Sekejap saja nak viral. Lagi-lagi kalau benda tu sangat menarik perhatian orang ramai. Sebenarnya banyak sangat contoh jenayah cyberbullying ini, seperti menyebarkan video dan gambar-gambar yang mengaibkan seseorang, menggunakan maklumat peribadi orang lain untuk kepentingan si pembuli cyber, mengecam seseorang di media sosial, menyebarkan info atau maklumat palsu, memberikan ugutan melalui media sosial dan sebagainya. Selain itu, memberikan kata-kata yang kesat dan memalukan serta memberikan hinaan kepada kawan kita sendiri di dalam media sosial juga merupakan salah satu jenayah buli cyber tau, kerana ia menyebabkan mangsa berasa terhina dengan kata-kata yang dilontarkan kepada semangsa. Korang tahu tak, kesan kepada seseorang jika cyberbullying ini berlaku secara berterusan, ia akan menyebabkan seseorang mengalami depresi, kemurungan dan dapat mencederakan diri mereka sendiri. Kalau ada lebih teruk, mereka sanggup membunuh diri mereka kerana tidak tahan dengan menahan ejekan, hujahan, hinaan daripada netizen. So sekarang ni korang nampakkan kesan daripada cyberbullying ini kepada seseorang. Kalau korang masih lagi mempunyai hati yang nurani, korang tak sepatutnya jadi salah satu daripada pembuli cyber. Jadi ayolah kita bersama-sama menyebarkan kepada orang ramai tentang bahayanya buli. Kita boleh menggunakan media sosial sebagai tempat yang baik, seperti contoh menyebarkan video ataupun maklumat tentang bahayanya buli, tentang elakkan buli, tentang jauhilah buli dan tentang katakan tidak kepada buli. Selain itu, kita boleh mengadakan kempen kesedaran untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang bahayanya buli dan sama-samalah untuk mencegah gejala buli ini berlaku secara berterusan. Pihak sekolah juga perlulah memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar tentang bahayanya buli dan kesan-kesan buli kepada seorang serta langkah-langkah untuk mengelakkan gejala buli berlaku secara berterusan. Ibu bapa juga memainkan peranan dalam memantau anak-anak mereka menggunakan media sosial. Jadi, sama-samalah kita berganding bahu untuk membantras dan membendung masalah gejala buli ini daripada terus berluas. #jauhi buli.